wa ta'ala atas nikmat dan inayahnya dapat bertemu pada petang ni untuk kita teruskan lagi perbincangan kita pada kitab At-Ta'birul Qur'ani. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita hari itu dah sampai muka surat yang ke berapa ya? 301 Ustaz. Okey, betul ya. Last kali tu kat Ar-Rafiq tu. Dekat sini ya, Ar-Rafiq. Perenggan pertama. Betul. Ya. Okey, baik. InsyaAllah. Okey, petang ni kita teruskan perenggan yang kedua pada muka surat yang ke-301 ya. Kalau tuan-puan ada buku, tuan-puan boleh buka muka surat 301 ya. Wa na'udu ila suratil an'am. Jom kita kembali kepada surah Al-An'am balik ya. Faqad qala fi hadhihi surah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-An'am, fa inna rabbaka ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa qala fil Baqarah, tapi dalam surah Al-Baqarah Allah sebut innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ghafur, Maha Pengampun, Maha Penyayang ya. Jadi kat sini dah ada beberapa kalimah yang kita boleh berperhatian, iaitu ayat yang ke-145 surah Al-An'am yang digunakan adalah lafaz Rabb. Berbanding dalam surah Al-Baqarah Allah. Ya, lafaz ni adalah Allah. Jadi fawada'a kulla lafzatin minhuma fi siyaqiha. Disebutkan di sini artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan setiap lafaznya, baik kalimah Rabb ataupun kalimah Allah, pada konteks yang memerlukannya pada awalnya ya. Kemudian Allah meraihkan apa yang diletakkan dalam surah Al-An'am, apa yang ada dalam surah Al-Baqarah ya. Sama juga dalam surah Al-Baqarah apa yang ada dalam surah Al-An'am, iaitu pengulangan lafaz Rabb ataupun Allah sebagaimana yang telah diterangkan ya. Artinya apa? Kita tengok pada konteks surah. Macam surah Al-Baqarah yang lebih diguna pakai untuk ayat 173 itu adalah lafaznya lafaz Allah ya. Okey, kita teruskan, kita tengok ya. Wa qala fil an'am. Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-An'am, ansha'akum, dia mengembangkan kamu ataupun membesarkan kamu, menciptakan kamu daripada satu jiwa. Wa qala fin nisa'i wal a'raf waz zumar. Tapi dalam masa yang sama dalam surah An-Nisa, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Az-Zumar Allah sebut khalaqakum. Dia tidak gunakan kalimah ansha'akum. Ada beza ya, ansha'a dengan khalaqa. Khalaqa artinya cipta daripada tiada kepada ada. Ansha'a artinya membesarkan ya, memperkembangkan. Jadi dekat sini Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, Al-A'raf, Az-Zumar khalaqa. Wa qad ra'a fi hadha al-ikhtiyar as-siyaq alladhi waradat fihi al-ayah. Kenapa jadi macam ni? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala meraihkan pemilihan ini, konteks yang terdapat ayat ini ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala meraihkan pengulangan lafaz al-insya'a dalam surah Al-An'am dan surah An-Nisa, Al-A'raf, Az-Zumar, begitu juga Allah raihkan beberapa surah yang lain dalam satu masa yang sama. Itu al-hasyadul fanni. Apa maksud al-hasyadul fanni? Artinya seni yang ada dalam Al-Quran tu bukan semata-mata satu sebab, tapi dia sebabnya banyak. Jadi kemeriahannya tu, keseniannya tu, dia adalah pelbagai pada banyak perspektif yang kita boleh lihat ya. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Contoh, waqala fil an'am. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, inna rabbaka, kalimah rabbak disebutkan ya. Sesungguhnya Tuhanmu, sari'ul iqab, maha cepat hukumannya, wa innahu la ghafurur rahim, dan sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha penyayang. Dalam surah Al-A'raf Allah sebutkan inna rabbaka juga, sesungguhnya Tuhanmu la sari'ul iqab. Dekat sini ada lam. Yang ni kita dah pernah bincang sebelumnya. Wa innahu la ghafurur rahim, penutupnya sama, tapi dekat sini tak sama. Ya. Fazadal lam fi sari'. Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan huruf lam pada kalimah sari' dalam ayat yang ke-167 surah Al-A'raf. Ini kerana apa? Kerana konteks surah Al-A'raf memerlukan penambahan ini. Kerana apa? Idh huwa fi maqami ta'jilil uqubat. Kerana dalam surah Al-A'raf itu adalah pada konteks mempercepatkan hukuman. Berbeza dengan
surah Al-An'am, ya. Okay, kita tengok lagi. Jadi dia cerita tentang surah Al-An'am je, cuma secara tak langsung dia kait sikit dengan Al-Baqarah. Kadang dia kaitkan sikit dengan surah Al-A'raf. Tengok ya. Dalam surah Al-An'am Allah sebut faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Maka sesungguhnya mereka mendustakan dengan kebenaran lamma ja'ahum, apabila datang kepada mereka. Fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Maka akan datang kepada mereka berita-berita apa yang mereka dahulu memperolok-olokkan ataupun memperlekehkan, ya. Memperlekehkan. Wa qala fi syu'ara, dalam surah Asy-Syu'ara Allah sebutkan faqad kadzabu, tidak ada kalimah bil haqqi lamma ja'ahum dalam surah Asy-Syu'ara. Kemudian fasawfa ya'tihim dalam surah Al-An'am, tapi dekat sini fasayatihim amba umma kanu bihi yastahzi'un. Kenapa ya dalam surah Al-An'am ada bil haqqi lamma ja'ahum dan ada saufa, tidak seperti dalam surah Asy-Syu'ara faqad zada kalimah al-haq, Allah tambahkan lafaz al-haq pada surah Al-An'am, wa akhlaha minha fi syu'ara, dan Allah tidak muatkan kalimah al-haq dalam surah Asy-Syu'ara. Wa qad ra'a fi dhalika al-janib al-lafzi, kerana Allah Subhanahu wa taala telah pun meraihkan pada hal ini al-janib al-lafzi, pada aspek lafaz, libina isuratain, untuk struktur kedua-dua surah itu di samping meraihkan aspek maknawi, ya. Maka kalau kita perhatikan pada aspek lafaz, faqad taraddadat kalimah al-haq, kalimah al-haq itu berulang dalam surah Al-An'am sebanyak 12 kali, dan lafaz ini tidak ada pada surah Asy-Syu'ara. Maka sesuai dengan perbentangan ataupun bentuk struktur surah Al-An'am, maka diletakkan al-haq bil haqqi, ya. Sedangkan dalam surah Asy-Syu'ara tidak ada al-haq. Fawada'a kulla lafzatin fil makani alladhi huwa alyaqu bihi. Maka di sini kita jelas bahawa Allah Subhanahu wa taala letakkan setiap lafaz pada tempat yang layak berhak untuknya, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, artinya dalam al-hasyadul fanni ini kita sedang nak berkenalan dengan persembahan surah, ya. Jadi kita akan bincang kenapa ada tambahan ni, dan kaitan kita bukan sekadar pada satu surah saja kita bandingkan. Kita akan bandingkan pada banyak surah, ya. Sebab kita bincang al-hasyadul fanni, kesenian yang sekaligus, bukannya satu ayat tapi secara keseluruhan surah, ya. Jadi kalau sebelum ni kita bincang bilangan, yang pertama pada aspek bilangan kalimah tu, berapa kali terdapat dalam surah tu. Yang kedua kita boleh bincangkan pada permulaan dan penutup surah tentang apa. Yang ketiga kita bincangkan pada aspek konteks persembahan surah. Contohnya dalam surah Al-An'am lebih kepada penangguhan hukuman, dalam surah Al-A'raf lebih kepada dipercepatkan hukuman, ya. Jadi itu semua memainkan peranan. Jadi dalam al-hasyadul fanni perbincangannya akan lebih luas, tetapi insya-Allah bila kita masuk kepada contoh yang bakal kita bincang nanti, insya-Allah kita akan nampaklah keindahan dan kemeriahannya, insya-Allah. Summanzur, kemudian perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut saufa dalam surah Al-An'am, tetapi dalam surah Asy-Syu'ara Allah sebutkan sin, fasayatihim, ya. Ini kerana di samping konteks yang tertentu yang mengandungi setiap ayat ini, daripada dua ayat ini, yang mana ini memerlukan setiap lafaz itu dipilih dan diletakkan, ya. Contoh dalam surah Al-An'am digunakan saufa, dalam surah Asy-Syu'ara digunakan sin. Kerana apa? Dalam surah Al-An'am itu adalah konteksnya ta'khiril uqubat, hukuman itu ditangguhkan, berbeza dalam surah Asy-Syu'ara. Dan ini jelas pada struktur kedua-dua surah ini. Dan perhatikan hubungan itu sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ini. Dalam surah Al-A'raf adalah sari'ul iqab, dalam surah Al-An'am sari'ul iqab, tidak ada lam, ya. Jadi tadi di samping bandingkan Al-An'am dan Al-A'raf,
Kali ini kita bandingkan Al-An'am dengan surah Asy-Syu'ara. Ayat yang hampir sama ni. Wa qad sabaqa an bayyana dzalika bi surati mufassalah. Dan telah berlalu bahawa kita jelaskan hal ini dengan bentuk yang diperincikan, ya. Okey, kita teruskan. Jadi kita sedang berkenalan, ya, dengan persembahan ataupun rentak surah Al-An'am, ya. Fanzur kaifa ra'a fi suratin wahidah suwaran muta'addidah. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meraihkan pada satu surah itu diraihkan dengan surah yang pelbagai. Raihkan yang mana? Raih pada aspek al-fadhaha, lafaz-lafaznya, konteksnya, siyaqaha, wajawaha, dan persembahan surah ataupun suasana surah, ya. Wa kullu kalimatin waradat fiha, wa kullu kalimatin waradat fiha. Meraihkan juga setiap kalimah yang terdapat padanya. Dalam surah Al-An'am kadang-kadang meraihkan Al-Baqarah, Al-A'raf, Asy-Syu'ara, Al-Isra, An-Nisa, Az-Zumar dan sebagainya. Bal rubbama ra'a fil mawtinil wahid. Barangkali boleh berlaku juga dia meraihkan pada satu tempat saja dalam kesemua surah Al-Quran dan kesemua ayat-ayat Al-Quran, daripada kesemua hubungan dan kebarangkalian. Artinya tuan-tuan, dalam bab Al-Hasyadul Fanni ni, bila kita nampak satu ayat tu berada dalam surah ni, kita akan bincang ada tak ayat daripada surah yang lain semisal ini. Kemudian kita akan cerita sikit apa beza ni, bezanya ni. Itu perbincangan dalam Al-Hasyadul Fanni, cuma bezanya kali ni lebih berbentuk meriah, ya. Okey, fanzuril an, sebab kita tak masuk lagi tajuk, mungkin kita akan nampak ni apa ni, nak cerita apa ni. Kita masuk nanti contohnya, insya-Allah kita akan nampak jelas, ya. Okey, fanzuril an, maka perhatikanlah sekarang. Ayya ta'biri hadzal ladzi baina at-tafatain wahkum bi nafsik. Dia tanya, ni ungkapan siapa ni yang ada depan mata kita ni? Dan letakkanlah hukuman, jatuhkanlah hukuman dengan diri awak sendiri. Ada atau tidak dalam kalangan manusia yang boleh datangkan ayat semisal ni? Ada atau tidak makhluk daripada makhluk Allah yang boleh datangkan ayat semisal ini? Disebut wahadha ghaidun min faid. Ini hanyalah satu bahagian yang sangat sedikit daripada air yang melimpah. Waqitratun min bahr. Dan ini hanyalah satu titik daripada satu lautan. Jadi apa yang dibincangkan oleh beliau ni, yang disebutkan ni sikit sangat je ni, ya. Nanti ada lagi benda yang lebih meriah yang kita boleh bincang. So inilah bentuk Al-Hasyadul Fanni. Summa nashra'ul an, kemudian kita mulakan sekarang, ya. Jadi kalimah mula, tuan-puan, kita tak semesti gunakan nabda'. Kadang-kadang kita guna nashra'u, ya. Nashra'u. Kita mulakan sekarang fi bayani amsilatin, dalam menerangkan contoh-contoh bentuk Al-Hasyadul Fanni, ya. Okey, kita baru nak masuk contoh. Okey, kita tengok, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba. Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Telah berkata orang-orang kafir, tidak akan datang kepada kita hari kiamat. Lalu Allah sebut qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bala, bahkan tidak, ya, bahkan tetap akan datang. Wa rabbi, dan demi Tuhanku, la ta'tiyannakum alimil ghaib, akan datang kepada kamu alimil ghaib. Jadi hari kiamat tu akan datang kepada kamu demi Tuhanku yang maha mengetahui perkara yang ghaib. Jadi kat sini alimil ghaib ni agak unik juga, sebab kita akan sebut biasanya wa rabbi alimil ghaib, ya, demi Tuhanku dia maha mengetahui perkara yang ghaib. Tapi alimul ghaib dipisahkan dengan kalimah la ta'tiyannakum. Tapi artinya apa? Bahkan hari kiamat tu berlaku demi Tuhanku, Tuhan yang mengetahui perkara yang ghaib, akan datang kepada kamu hari kiamat. La ya'zubu anhu mithqalu dzarrah
Kata Allah, la ya'zubu, tidak tersembunyi, anhu, daripada Allah Subhanahu wa taala, mithqalu dzarrah, seberat zarah pun. Zarrah dekat sini maksudnya biji sawi ya tuan-tuan. Maksudnya seberat biji sawi pun. Walaupun setakat sekarang ni ada orang yang sebut zarrah tu lagi kecil daripada biji sawi, tapi terjemahan yang asalnya adalah zarrah ni adalah biji sawi ya. Fis samawat, di langit, wala fil ard, dan tidak juga di bumi. Wala asgharu min dzalik, tidak ada yang lebih kecil daripadanya. Wala akbar, dan tidak juga yang lebih besar. Illa fi kitabim mubin, melainkan semua ini dicatatkan dalam kitab catatan yang nyata. Jadi tuan-tuan, dekat sini Allah sebutkan tentang perkara ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat. Hari kiamat tu benda yang akan berlaku. Kemudian tidak ada perkara yang dapat disembunyikan daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun cotek wek. Ya? Walaupun kecil sangat. Tak ada benda pun. Dan kalaupun ada benda yang kecil lagi, benda tu akan tercatat di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalaulah ada benda yang lebih besar pun, tapi bila berlaku benda tu, itu pun berada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Maha mengetahui segala benda. Ya. Wa qala fi surati Yunus. Manakala dalam surah Yunus Allah sebutkan dalam surah Yunus Allah sebutkan wama takunu fi sya'n, dan tidaklah engkau wahai Muhammad dalam sesuatu urusan. Wama tatlu minhu, dan tidaklah engkau membaca daripadanya, min Quran, daripada Al-Quran, wala ta'maluna min amal, dan tidaklah kamu melakukan sesuatu kerja, illa kunna alaikum syuhuda, melainkan kami menjadi saksi ke atas kamu, iz tufiduna fih, ketika kamu mengerjakannya. Wa ma ya'zubu ar-rabbik, dan tidaklah sembunyi daripada Tuhanmu, ataupun hilang hanyut, hilang lenyap daripada Tuhanmu, ya'zubu, kalimah yang sama tadi dengan ayat yang dalam surah Sabah, min mithqali dzarrah, daripada seberat zarah, fil ard, di bumi, wala fis sama, dan di langit, dan tidak juga di langit, wala asghar, dan tidak juga yang lebih kecil daripadanya, wala akbar, dan tidak juga lebih besar, illa fi kitabim mubin, melainkan pasti ada pada catatan yang nyata. Okey, kita tengok ya. Ini al-hasadul fani yang kita bincang ni. Linanzur al-an. Linanzur al-an. Ayuh kita perhatikan sekarang kepada perbezaan antara dua ayat ini ya. Okey, dalam surah Sabah Allah sebut la ya'zu. Bandingkan dalam surah Yunus Allah sebut wa ma ya'zu. Yang pertama, dalam surah Sabah Allah sebut anhu. Dalam surah Yunus ar-rabbika. Dalam surah Sabah Allah sebut mithqalu dzarrah. Dalam surah Yunus ada min kat depan, min mithqali dzarrah. Dalam surah Sabah fis samawati wala fil ard, disebut langit dulu. Ya? Dalam surah Yunus dia sebut bumi dulu, fil ardi. Okey, kemudian dalam surah Sabah dia guna as-samawat, artinya jamak. Dalam surah Yunus dia guna as-sama. Kemudian dalam surah Sabah dia guna wala asgharu, ra baris depan. Dalam surah Yunus wala asghara, ra baris atas. Ya, nampak? Inilah al-hasadul fanni. Artinya kita bandingkan banyak sudut. Satu kita bandingkan, lepas tu baru kita bincangkan. Ya? Dan ini lebih mencabar daripada tajuk yang sebelum ni. Tapi sebab tu tajuk ni tajuk yang terakhir. Tapi sebenarnya kalau kita bincang, insya-Allah dia lebih bagi saya lah lebih seronok ini. Tajuk ni tajuk yang walaupun mencabar sikit tapi tajuk yang seronok insya-Allah. Okey, kita bincangkan ya.
Yang pertama isu la dan ma ya. La dan ma. La nafi tidak. Ma juga nafi tidak. Amman nafyu bila fi sabak. Adapun nafi menggunakan la pada surah sabak tu, fali annal kalam ala sa'ah. Kerana ayat tersebut berbicara berkenaan as-sa'ah. Cerita tentang hari kiamat. Hari kiamat ni dah berlaku ke belum tuan-puan? Hari kiamat ni belum berlaku. Akan berlaku. Was-sa'ah, hari kiamat itu adalah istiqbal, masa depan. Jadi la, kalau kita faham la ni, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, kalau kita i'rab, kita sebut harfun nafi wal istiqbal. Ini adalah haraf yang mana kita guna untuk menafikan. Dalam masa yang sama, haraf ini kita guna untuk menunjukkan pada masa akan datang. Jadi kalau la ni, sebab apa? Harfun nafi wal istiqbal. Ya? Nafi masa akan datang. Faja'a bila, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan la ad-dallah 'alal istiqbal fil nafi, untuk menunjukkan ini adalah masa depan, menafikan apa yang berlaku akan datang. Ya, jadi sesuai dengan konteks ayat berkenaan cerita tentang hari kiamat, maka diletakkan la bukannya ma. Nampak ya? Okey, wa amman nafyu bima. Adapun nafi dengan ma fi Yunus, dalam surah Yunus, fali annal kalam 'alal hal. Kerana surah Yunus sedang bercakap tentang masa sekarang. Jadi tuan-tuan kalau sebut la azhab, saya tak akan pergi. Kalau sebut saya tak pergi sekarang, ma azhab. Itu dalam bahasa Arab ya. Jadi la azhab, saya tak akan pergi. Kalau sebut ma azhab, saya tak pergi. Ya. La ni kita boleh juga bawa masuk sekarang. Ya. Boleh juga sebut la azhab, saya tak pergi sekarang. Ya. Tapi secara bahasa Arab kalau ada dua kalimah, satu la azhab, satu lagi ma azhab, ma sekarang, la akan datang. Ya. Lan lagilah akan datang. Ya. Okey, wa ma mukhtassah bi nafyil hal. Ma khusus untuk nafi yang sekarang sahaja. Jadi ma kita tak akan guna akan datang. Contoh yang saya nak kata, saya tak akan pergi. Saya tak akan guna ma azhab. Saya hanya boleh guna la azhab. Tapi kalau saya sebut saya tak pergi sekarang, saya boleh pilih sama ada nak pilih ma azhab ataupun la azhab. Jadi dalam bahasa Arab, la dia boleh bawa masuk sekarang, al-hal, boleh juga bawa masuk al-istiqbal. Manakala ma dia khusus untuk al-hal je, sekarang je. Dia tak akan bawa masuk akan datang. Itu kalau ma kita guna untuk nafi, maksudnya tidak. Okey, boleh saya teruskan ya. Kalau tak faham, kalau ada soalan, tuan-puan boleh terus bertanya ya, insya-Allah. Kalau saya laju pun boleh maklumkan, saya akan ulang ya. Faja'a bi kulli harfin fil mawdi'il ladzi yaliqu bihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan setiap hurufnya pada tempat yang paling berhak untuknya. Maka sebab itu dalam surah Sabah, lafaz ya'zubu tu digandingkan dengan la, manakala dalam surah Yunus lafaz yang digandingkan dengan ya'zubu itu adalah ma. Ala tara ila badi'il ayah. Tidakkah anda melihat pada permulaan ayat, kaifa qala ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'ah. Dia sebut la tu, dia tak sebut ma ta'tina. Dia sebut la ya. Dan berkata orang-orang kafir, tidak akan datang kepada kita hari kiamat. Jadi dia tak guna ma dekat sini. Maka oleh kerana dekat sini guna la, sesuai ya'zubu itu digandingkan dengan la, bukannya ma. Fanafa bila. Maka dia menafikan menggunakan lafaz la. Lima kana al-kalamu 'ala sa'ah. Lamma kana al-kalamu 'ala sa'ah, apabila perbahasan ayat itu adalah berkenaan dengan hari kiamat. Walam yaqul, Al-Quran tak sebut ma ta'tina. Sebab apa? Sebab ma hanya khusus untuk sekarang, bukan akan datang. Li'anna sa'ah istiqbal. Maka hari ini tuan-puan, sekurang-kurangnya tuan-puan dah boleh keluarkan satu kaedah perbezaan ma dan la. Ma sekarang sahaja, adapun la boleh bawa masuk sekarang ataupun akan datang, tapi ma dia spesifik untuk sekarang je, tak akan bawa masuk akan datang.
Jadi sekurang-kurangnya tuan-puan dah dapat satu bentuk yang begini. Mudah-mudahan selepas ini kalau kita jumpa wa ma yakhda'un, ya contoh. Wa ma hum bimu'minin, contoh, ya. Jadi beza dengan la tu apa? La akan datang. Okey, saya teruskan. Wa qala fi ayati Saba, dan dia berfirman pada ayat dalam surah Saba, la ya'zubu. Ya. Wa qala fi ayati Yunus wa ma ya'zubu. Okey, kemudian apa beza la ya'zubu anhu wa ma ya'zubu an rabbik? Beza lagi selain pada la dan ma, bezanya pada rabbik dan anhu. Ya. Okey, faja'a bil dhamir fi Saba. Dalam surah Saba digunakan dhamir, kata ganti nama daripada nya. Nya tu siapa? Baru kita terjemahkan nya tu daripada Tuhan. Li'annahu taqaddama dhikru rabb. Kerana dalam ayat surah Saba itu telah ada lafaz Rabb. Ya, qul bala wa rabbi. Jadi lafaz rabbi dah ada. Kemudian la ta'tiyannakum alimil ghaib. Jadi kalau kalimah Rabb telah disebut pada ayat dalam surah Saba, maka bila dah sebut dah, barulah dia guna dhamir. Jadi untuk menggantikan, kalau dah sebut Rabb, kalau ulang balik Rabb, jadi yang manisnya untuk ayat ini adalah dia bukan ulang lafaz Rabb, tapi dia letak lafaz hu, dhamir, ya, kata ganti nama. Faqad qala, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib. Dekat sini ada kalimah rabbi. Ya. Jadi dah ada rabbi, manakala sebab itu dia letakkan anhu, kata ganti nama. Manakala dalam surah Yunus, walam yataqaddam dzikrul lahu fi Yunus, tidak ada lafaz Rabb sebelum ayat itu. Oleh yang demikian, pada wa ma ya'zubu an rabbik didatangkan lafaz Rabb, bukannya hu, bukannya kata ganti nama. Ya. Dia macam ni lah tuan-tuan. Kata ganti nama ni kita guna untuk kalimah yang kita dah sebut sebelum ni. Ya. Dari contoh, Muhammad pergi pasar, dia duduk kat pasar lama, contoh. Dia pergi pasar naik basikal. Jadi dia tu kita pakai bila kita dah sebut nama dia. Bayangkan kalau kita sebut, awal tu kita tak cerita apa pun tentang Muhammad, terus kita cerita dia naik basikal. Siapa dia? Membuatkan orang tertanya-tanya. Maka dekat situ lah la ya'zubu anhu digunakan kata ganti nama, berbanding dalam surah Yunus digunakan wa ma ya'zubu ar-rabbik. Okay, jelas huraian yang kedua. Huraian yang ketiga, perbezaan seterusnya, wa amma ziyadatu min fi ayati Yunus. Adapun penambahan lafaz min pada ayat dalam surah Yunus, wa adamu dzikriha fi ayati Saba, dan tidak ada penyebutan min pada ayat dalam surah Saba. Kalimah mithqalu dzarrah, min yang dimaksudkan dekat sini adalah mithqalu dzarrah. Fali anna siyaqa kulli ayatin minhuma yaqtadi dzalik. Ini kerana konteks kedua-dua ayat itu memerlukannya, ya, menjadikan dia jadi begini. Wa dzalika anna al-kalam fi ayati Yunus, ini kerana perbincangan dalam ayat surah Yunus itu adalah berkenaan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, meliputi ilmu yang ghaib, dan Allah Subhanahu wa taala tahu segala benda. Maka Allah sebutkan pada permulaan ataupun pada permulaan ayat, wa ma takunu fi sya', dan tidaklah engkau dalam sesebuah urusan, wa ma tatlu minhu min Quran, dan tidaklah apa yang engkau baca daripada Quran. Jadi dia tambah min ni. Dia tambah min. Apa yang kamu baca daripadanya? Daripada apa? Daripada Quran. Min pula lagi sekali. Wala ta'maluna min amal. Min lagi. Dan tidaklah kamu bekerja daripada sesebuah kerja. Illa kunna alaikum syuhudan. Melainkan kami menjadi saksi kepada
kamu. Artinya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas ya. Okey, itu pada ayat dalam surah Yunus. Maka ini cerita tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang terlalu luas. Manakala wa amma fi ayati Saba, ayat dalam surah Saba, ia adalah berkenaan dengan hari kiamat secara permulaannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Berkata orang kafir, tidak akan datang kepada kita hari kiamat. Jadi ini cerita tentang hari kiamat. Yang atas ni cerita tentang ilmu Allah. Ilmu Allah yang macam mana? Ilmu Allah meliputi segala benda termasuklah hari kiamat. Jadi hari kiamat ni yang disebut dalam surah Sabah itu hanyalah sebahagian daripada ilmu Allah. Okay? Maksudnya kalau kita sebut, ia adalah pecahan daripada ilmu Allah. Ilmu tentang hari kiamat tu, pecahan sahaja. Jadi kita sebut ilmu Allah ni luas sangatlah. Ya? Okay, oleh kerana bila sebut kiamat tu pecahan daripada ilmu Allah yang maha luas, faja'a bi'ilmil ghaib tabi'an lis-sa'ah. Ya? Okay, perhatikan untuk dalam surah Sabah ni Allah sebut mengetahui perkara yang gaib tu Allah letak kat belakang, alimil ghaib. Allah sebut kiamat dulu baru cerita tentang alimil ghaib. Berbanding dalam surah Yunus, Allah mulakan dahulu dengan cerita tentang pengetahuan Allah. Amma fi ayati Yunus fal kalamu ibtida'an ala ilmil ghaib. Adapun dalam surah Yunus, perbincangan itu bermula dengan berkenaan dengan ilmu ghaib dan kadar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan keluasannya meliputi segala benda, bihaitsu la yunaddu anhu syai', yang mana tidak ada yang boleh lawan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang boleh terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kenapa ya dalam surah Yunus didatangkan min mithqali dzarrah? Kerana untuk tunjukkan keluasan. Jadi kalau sebut fana sabadzalika ziyadah min, sesuai dalam surah Yunus ditambah min untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan al-istighraqiyah. Apa ni al-istighraqiyah? Ini term tuan-puan. Selepas ni tuan-puan kalau boleh cuba ingatlah term ni ya. Istilah ni, istilah dalam bahasa Arab. Al-istighraqiyah artinya merangkumi ataupun maksudnya gharaqa, maksudnya tenggelam. Istighraqiyah ni meliputi semua. Istighraqiyah. Jadi alif lam pun tuan-puan akan dikenalkan ada alif lam al-istighraqiyah. Alif lam yang bawa maksud semua. Ya. Jadi bila sebut min dekat sini adalah menunjukkan pada semua benda. Ya. Jadi min mithqali dzarrah. Daripada mithqali dzarrah, seberat zarah. Artinya apa? Seberat zarah dan semua benda meliputinya. Termasuk yang tu ya. Kita panggil itu al-istighraqiyah. Ya. Al-muakkidah allati tastaghriqu kulla madhkur. Yang mana ia meliputi segala perkara yang disebutkan. Ya. Jadi min dekat situ adalah untuk menunjukkan secara keseluruhan. Ya. Jadi min dalam surah Yunus sesuai dibentangkan, diletakkan sesuai dengan persembahan surah itu yang sedang bercerita tentang luasnya ilmu Allah Ta'ala, maka mithqalu dzarrah yang dimaksudkan juga bersifat luas. Ya. Okay. Wa amma taqdimus samawat 'ala al-ard. Okey, lafaz as-samawat berbanding wala fil ard. Dalam surah Saba Allah sebut mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Jadi disebut as-samawat dulu baru sebut al-ard. Fali'anna al-kalam 'ala sa'ah, kerana surah Saba itu cerita tentang hari kiamat. Bila cerita tentang hari kiamat tuan-puan, awalnya datang daripada mana kiamat tu? Wa amruha ya'ti minas sama. Perkara tentang kiamat tu bermula daripada langit. Ya. Wa hiya tabda'u bi ahli sama. Ia bermula dengan penduduk langit dulu. Idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan, wa nufikha fis-sur, dan ditiupkan sangkakala
fasa'iqa man fis samawat, maka pengsanlah, ya, ataupun tutup matalah segala apa yang ada di langit, wa man fil ard, dan segala apa yang ada di bumi. Jadi dimulakan dengan langit dulu, ya. Yang menerima kesan tu langit dulu. Wa kama qala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah yang lain, wa yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiupkan sangkakala, fafazi'a, maka goncanglah ataupun risaulah, ya, ataupun pengsanlah, man fis samawat, segala apa yang ada di langit, wa man fil ard, dan apa yang ada di bumi, illa man sya Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau tuan-puan perhatikan dekat sini, bila sebut tentang kiamat, maka sesuailah dalam ayat ini digunakan as-samawat dulu, baru sebut wala fil ard. Ya. Fi hina qaddama al-ardha 'ala as-sama' fi ayat Yunus. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala telah mengkedepankan lafaz al-ard, bumi, berbanding as-sama' dalam ayat surah Yunus. Kerana apa? Li'annal kalam, kerana ayat dalam surah Yunus itu bercerita tentang penduduk bumi. Buktinya kat mana? Wa ma takunu fi sya'n, tidaklah kamu dalam satu urusan. Wa ma tatlu minhu min Quran, dan tidaklah kamu baca daripada Al-Quran. Wa la ta'maluna min amal, dan tidaklah kamu kerjakan sesuatu amal. Ya. Tuan-puan perhatikan, nanti tuan-puan akan ada soalan baru jugalah, ya. Kenapa dekat sini wama? Kat sini wama, tapi kat sini la, tidak ataupun akan. Ya. Jadi yang tidak ni sekarang ataupun akan, ya. Kalau la, ma sekarang ni. Jadi apa yang kamu sekarang ni ada, kamu tengah buat apa sekarang ni, ataupun kamu baca apa sekarang ni, wala ta'maluna min amalin, ataupun akan datang kalau kamu buat satu kerja, kami tetap akan tengok. Ya. Sebab itu ada beza ma kan. La. Okey, kita teruskan lagi, ya, tuan-puan. Fana sabadzalika taqdimul ard fi ayat Yunus. Sesuailah dalam ayat yang ke-61, ayat dalam surah Yunus itu dikedepankan al-ard, bumi, berbanding langit. Sebab apa? Sebab konteks surah Yunus ni pada ayat ini sedang bercerita tentang penduduk bumi. Barulah maksudnya tidak seperti macam dalam surah Sabah. Wana sabah taqdimus samawat alal ard, sesuailah dikedepankan lafaz as-samawat berbanding al-ard dalam ayat surah Sabah tadi, ya. Dalam surah Yunus sesuai dimulakan al-ard, dalam surah Sabah sesuai dimulakan dengan as-samawat. Okey, kalau ada soalan boleh tunggu bertanya, saya teruskan, ya. Ja'a fil kasyaf fi hadhihi al-ayah. Dalam al-kasyaf ni nama kitab, ya tuan-puan, ya. Tentang ayat ini disebutkan fa in qult, kalau awak bertanya, lima quddimatil ardu 'ala sama', kenapa lafaz bumi itu disebutkan terlebih dahulu sebelum langit? Bi khilafi qawlihi fi surati Sabah, berbeza dengan firman Allah dalam surah Sabah. Allah sebut langit dulu baru sebut bumi. Alimul ghaib la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawat wala fil ard. Qult, maka saya akan jawab, haqqus sama an tuqaddama 'alal ard. Hak untuk langit ini dimulakan dahulu berbanding bumi. Sepatutnya begitu. Kalau sebut langit dulu baru sebut bumi. Walakinnahu lamma dzakara syahadatahu ala syu'uni ahli al-ard. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala sebutkan kesaksiannya tentang segala urusan penduduk bumi, ahwalahum, keadaan mereka, a'malahum, kerja-kerja mereka, wa wasala bidzalika qauluhu ta'ala, dan ia bersambung dengan firman Allah, la ya'zubu anhu, ya, la amadzalika, sesuailah di situ, an qaddamal arda 'ala sama', sesuailah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz bumi terlebih dahulu, barulah sebut langit. Ya, baik, ya. Wa mithluhu qauluhu ta'ala, yang semisal ini juga firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadid, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah,
mereka mendapat azab yang dahsyat. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha memiliki pembalasan. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ard. Allah Subhanahu wa taala ni tidak akan ada yang boleh sembunyi daripadanya sesuatu pun di bumi wala fis sama' dan sesuatu pun di langit. Huwallazi yusawwirukum. Dialah yang membentuk kamu di dalam rahim kaifa yasha' sesuai apa yang dia kehendaki. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan melainkan dia, Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, Rabbana, Tuhan kami, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan. Wa ma yakhfa 'ala Allah, dan tidak ada pun yang boleh tersembunyi daripada Allah, min syai'in fil ard, daripada sesuatu pun di bumi, wala fis sama', dan tidak juga di langit. Di bagi ayat ni nanti kita akan bincang pula lah waktu yang lain. Kita akan bincang ayat yang ke-38 ni dengan ayat yang ke-5 ni, ya. La wa ma alaihi 'ala Allah syai'un min syai'in fil ardi wala fis sama'. Jadi ayat ni pun kita akan sampai masa ni kita akan bincang jugalah, ya. Okey, wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul siru fil ard. Maka katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah di muka bumi, fanzuru kaifa bada'al khalq. Maka perhatikanlah bagaimana bermulanya penciptaan. Summallahu yunshi'un nash'atal akhirah. Kemudian Allah menciptakan generasi ataupun penciptaan berikutnya, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas setiap sesuatu Allah Maha berkuasa. Yu'adzibu man yasha, dia menyeksa siapa sahaja yang dia kehendaki, wa yarhamu man yasha, dan dia merahmati orang yang dia suka, ya, orang yang dia kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya lah kamu akan dibalikkan. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama'. Tidaklah kamu boleh melawannya di bumi dan tidak juga di langit. Wa ma lakum min dunillah, dan tidaklah kamu ini ada selain daripada Allah, min wali, pelindung, wala nasir, tidak juga kamu memiliki nasir, pembantu, ya. Fa innahu, kalau anda perhatikan dekat sini, ya, dekat sini dimulakan dahulu fil ardi, bumi sebut dulu, fil ardi. Sebab apa ya bumi sebut dulu? Kata Al-Kashaf, dalam Al-Kashaf tu kata sepatutnya sama sebut dulu. Cuma dalam keadaan tertentu Al-Ard sebut dulu. Sebab apa? Bila ayat tersebut sedang bercerita tentang penduduk bumi. Fa innahu lamma kana al-kalamu ala ahli al-ard. Sesungguhnya ayat-ayat ini apabila perbincangannya berkenaan dengan penduduk bumi, fi ma marra minal ayat, berdasarkan apa yang ada dalam ayat yang kita telah nyatakan 3 ayat ni, qaddamal arda ala sama'. Al-Quran dia memulakan terlebih dahulu lafaz al-ard sebelum masuk dengan lafaz as-sama'. Okey, boleh saya teruskan, ya, insya-Allah. Wa afrada as-sama', dalam surah Yunus digunakan wala fis sama', digunakan as-sama'. Tapi dalam surah Saba, fis samawat, kalimah yang digunakan pakai adalah dalam bentuk jamak, iaitu as-samawat. Wa qad yabdu dhalika mukhalifan lisiyaq. Kadang-kadang setengah orang dia nampak ini macam bercanggah dengan konteks. Sebab apa bila sebut as-samawat, bukankah as-samawat tu jamak lebih banyak daripada as-sama'? Jadi bukankah as-samawat tu lebih banyak daripada as-sama'? Wal munasib, yang sesuainya adalah kerana listighraqi ilmillahi bil ghaibi al-jama', ya, kerana yang sesuainya untuk kita tunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas terhadap perkara yang gaib adalah didatangkan dengan bentuk jamak, bukannya mufrad, ya. Wa bi adna ta'ammul,
Dan kalau kita perhatikan dengan lebih dekat, yattadhihu anna kulla lafzatin, jelas bahawa setiap lafaz itu pada tempatnya sangat lebih sesuai dan lebih layak. Nanti kita bincangkan ya. Okey. Jadi sebenarnya mana lagi banyak? Samawat ke as-sama? Kalau kita tengok konteksnya, kalau ikutkan surah Yunus itu konteksnya untuk menunjukkan ilmu Allah meliputi segala benda, begitu luas. Tetapi kenapa dalam surah Yunus digunakan as-sama bukan as-samawat? Ya? Dalam surah Sabah digunakan as-samawat. Ni kita pernah sentuh sebelum ni dalam buku ni juga ya, beza as-samawat dan as-sama. Faqad bayyana fi mawdi'in sabiq. Kita dah jelaskan pada tempat sebelum ni kita dah pernah jelaskan anna sama, kalimah as-sama dalam Al-Quran tusta'malu ala ma'nayain, boleh digunakan dengan dua maksud. Fahiya imma an takuna wahidatas samawat. Maksud yang pertama, dia boleh bawa maksud satu langit. Seperti firman Allah, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Dan demi sesungguhnya kami telah hiaskan langit dunia, ini merujuk kepada satu langit. Ataupun firman Allah, walau fatahna alaihim babam minas sama'. Dekat sini, as-sama' dekat sini maksudnya satu langit. Itu terjemahan yang pertama untuk as-sama'. Terjemahan yang kedua untuk as-sama', wa imma an takuna likulli ma 'alaka. Terjemahan yang kedua adalah segala benda yang ada di atas kita. Ya. Jadi tuan puan letak kopiah atas tuan puan, itu boleh kita panggil as-sama'. Ya. Letak bumbung yang di atas kepala pun kita boleh panggil itu sebagai as-sama'. Ya. Jadi terjemahan yang kedua adalah segala benda yang ada di atas. Bila sebut terjemahan yang kedua ni, ia boleh menunjukkan dua maksud. Maksud yang pertama, dia lebih sikit daripada as-samawat. Maksud yang kedua, dia lebih banyak daripada as-samawat. Jadi as-sama' dia adalah lafaz yang mengandungi beberapa makna. Ya. Contoh kita boleh sebut as-sama' dengan maksud awan, ataupun hujan, ataupun cuaca, ataupun sebagainya. Ya. Jadi tidak dapat syak lagi bahawa as-sama' dengan makna yang kedua ini membawa makna yang lebih umum, a'am wa ashmal, dan lebih menyeluruh berbanding kalimah as-samawat. Kerana apa? Kerana bila sebut as-sama', ia juga boleh bawa maksud as-samawat, langit-langit yang banyak tu, dan segala benda yang ada di atas. Itu kalau kita pegang as-sama' dengan makna yang kedua. Waqad waradat fi ayat Yunus. Yang terdapat dalam surah Yunus itu adalah dengan makna yang menyeluruh dan umum ini, bihadzal makna syamil wal al'am. Dengan maksud yang ini, maksud yang kedua untuk ayat Yunus. Ya. Sebab tu wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarrah, tidak sebut min maksudnya secara luas. Min dengan maksud istighraqiyah, min lil istighraq. Ya. Okey. Fi sama fil ardi wala fi sama. Jadi digunakan as-sama' dengan maksud apa? Segala apa yang ada di atas. Ya. Bukan sekadar langit je, tak sampai langit lagi. Ya. Tak sampai langit lagi, itu dah dipanggil sebagai as-sama'. Bumbung baru, ya. Panggil as-sama'. Wa huwa al-munasibu lidalalati ala si'ati ilmillah. Dan ianya sesuai, selari untuk menunjukkan bahawa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa ihatatihi bil ghaib, meliputinya ilmu Allah taala dengan segala perkara yang ghaib, wastighraqi ilmihi li kulli syai', meliputi juga ilmu Allah taala bagi setiap sesuatu. Fahuwa awsa'u min an yakuna fis samawati sab' wa a'am. Dan as-sama' ni dia adalah lebih luas daripada as-samawat yang tujuh as-samawat, wa a'am, dan lebih umum. Apa itu tuan-tuan? Wa nasaba dzalika aidan dzakara min al-istighraqiyah ma'aha fi hadhihi al-ayah. Dan sesuailah juga dalam ayat ini Allah sebutkan min pada mithqal dzarrah, ya. Min untuk membawa maksud al-istighraqiyah, artinya secara keseluruhan. Waja'a biha majmu'atan fi ayati sab' li'annahu laysal maqam
maqam istighraq wa ihatati kama dzakarna wa ihatatin kama dzakarna. Tapi dalam ayat surah Saba Allah datangkan dalam bentuk jamak as-samawat bukan as-sama. Sebab apa? Kerana ayat dalam Saba tu, surah Saba itu konteksnya tidaklah macam surah Yunus. Yunus ni konteksnya pada konteks istighraq secara keseluruhan dan ihatah, betapa luasnya ilmu Allah Ta'ala, ya, berbeza dengan surah Saba. Jadi sesuailah dalam surah Saba digunakan as-samawat, dalam surah Yunus digunakan as-sama. Okey, sebelum saya teruskan tuan-puan, nak kena tanya feedback dulu pada tuan-puan, ya. 1 hingga 5. Setakat mana kefahaman tuan-puan untuk perbincangan kita petang ni? Boleh tuliskan. Kalau sangat jelas, boleh tulis 5. Kalau sangat tidak jelas, boleh tulis 1. Ya. Kalau laju pun, boleh tulis 1 hingga 5 juga. Ya. 1 ataupun laju ataupun perlahan sangat. Ya. Okey, alhamdulillah. Setakat ni dah ada 3 yang respon. Setakat ni ada 5, ada 4. Ya. Mudah-mudahan kalau ada 1 nanti, tuan-puan boleh tanya juga kepada kawan-kawan pencerahan ataupun huraiannya. Ya. Okey, setakat ni tuan-puan, setakat kita baca kitab Arab ni, bertambah tak vocab tuan-puan baca kitab Arab ni? Setiap minggu kan kita baca kitab Arab ni kan? Sebab nanti habis buku ni saya nak cadangkan kita cuba baca 1 tesis lah daripada guru kami. Ya. Tesis ni insya-Allah paling kurang kita rasa berbaloi belajar tajwid. Ya. Kalau tak nanti belajar tajwid sekadar nak hidupkan bacaan, nak tambah baik bacaannya. So nanti kalau ada kelapangan saya cadang nak bincang tu, tapi tengoklah nanti bila tamat nanti takut mood saya berubah. Rasa nak baca kitab lain mungkin berubah lagi. Ya. Okey, tapi mudah-mudahan selepas ni bila tuan-puan dah baca ni makin bertambahlah tuan-puan punya vocab dia. Insya-Allah. Ya. Okey, saya teruskan. Perbincangan selanjutnya adalah lafaz wala asgharu dan wala asghara. Thumma qala fi ayati Saba. Dalam ayat surah Saba Allah guna wala asgharu, dan tidaklah yang lebih kecil daripada itu. Itu ni apa? Itu ni apa? Zarrah, daripada zarrah. Wala akbar, dan tidak juga lebih besar. Digunakan ra itu dengan baris depan. Akbar pun sama baris depan. Disebut birrafa. Birrafi ni maksudnya marfu. Marfu ni maksud apa? Baris depan. Ya. Wa qala fi ayati Yunus, dan dia berfirman pada ayat dalam surah Yunus, wala asghara, ra baris atas. Min dzalika wala akbara, ini pun baris atas. Bin nasbi maksudnya mansub. Mansub ni apa? Secara ringkasnya mansub itu baris atas. Ya. Itu secara ringkas. Nanti perbahasannya dia ada perbahasan lebih dalam lah untuk nasab ni. Ya. Secara asasnya begitu. Ya. Faja'a fi ayat Yunus, dalam surah Yunus ni Allah datangkan asghara baris atas, akbara baris atas. Ni apa? Ini kerana la ini adalah la an-nafiyah lil jins. La yang menafikan segala jenis. Jadi dalam bahasa Arab kita ada 2 jenis la. La yang pertama la nafiyah biasa. Yang kedua la nafiyah lil jins. La yang menafikan segala jenis. Contoh tuan-puan, yang kita guna la an-nafiyah lil jins adalah kita sebut la ilaha illallah. Tiada segala jenis Tuhan. Bila kita sebut la ilaha, kita menafikan segala jenis. Ya. Buktinya apa? Selepas la itu huruf hujung berbaris atas. Ilaha. Sama juga kita menafikan segala daya dan upaya, segala jenis daya dan upaya, kita sebut la haula wala quwwata. Sebenarnya tuan-puan boleh guna 2 cara. Yang pertama sama ada la haula ataupun la haulun. Bila sebut la haula, ini menafikan segala jenis. Kalau sebut haulun, ia sekadar menafikan. Ya. Jadi kalau kita sebut haula ni maksudnya tak ada langsung, tidak ada langsung. Ya. Kalau sebut dengan haulun, tidak ada daya, sekadar tu je. Dia taklah bawa maksud langsung tu. Ya.
Jadi beza sikit lah. Haula dengan haulun. Sebab tu kita sebut la ilaha, kita tak sebut la ilahun. Artinya tidak ada langsung Tuhan. Kita menafikan segala jenis. Itulah namanya la an-nafiyah lil jins. Jadi ini terma juga ya. So hari ni kita dah ada berapa terma? Satu terma kita al-istighraqiyah. Maksudnya secara menyeluruh. Yang kedua la an-nafiyah lil jins. Ini terma kita. Okay, kita teruskan lagi. Apa la an-nafiyah lil jins ni? La an-nafiyah lil jins adalah ala al-istighraq wa ta'kid, menunjukkan kepada istighraq secara keseluruhan dan ta'kid, penegasan. Liyunasiba maqama ihatati ilmillahi bil ghaib, untuk disesuaikan dengan konteks dalam surah Yunus itu cerita tentang betapa luasnya ilmu Allah Ta'ala tentang perkara yang ghaib. Wastighraqi li kulli syai', betapa menyeluruhnya ilmu Allah Ta'ala bagi setiap sesuatu. Wa yunasibul istighraq alladhi ja'at bihi min al-istighraqiyah. Maka ayat ini sesuailah dengan kalimah, ada kalimah min pada mithqali dzarrah tadi tu. Ya, min mithqali dzarrah. Wal istighraq alladhi afadathu kalimah as-sama. Sama juga istighraq yang dibawa melalui lafaz as-sama. Jadi dalam surah Yunus kita ada min mithqali dzarrah, kita ada lafaz as-sama yang bawa maksud benda, maksud yang lebih luas, maksud yang lebih menyeluruh. Maka la di sini, la yang dipilih adalah la an-nafiyah lil jins. Ya. Ini la an-nafiyah lil jins untuk membawa maksud istighraq juga. Jadi betapa seriusnya surah Yunus ini menunjukkan istighraq secara keseluruhan ya. Okey, kita teruskan lagi insya-Allah. Wa jaa fi ayati Saba. Dalam surah Saba Allah datangkan dengan la an-nafiyah, la nafiyah biasa, la nafi biasa je. Ya. Jadi kalau saya sebut la taliba fil dars, tidak ada langsung pelajar dalam kelas. Dengan satu lagi la talibun fil dars, tidak ada pelajar di dalam kelas. Jadi ada beza la taliba fil dars, satu lagi la talibun fil dars. Kalau sebut la talibun fil dars, tidak ada seorang pelajar di dalam kelas. Apa maksudnya? Tuan puan dekat situ ada dua maksud la talibun fil dars. Terjemahan yang pertama, mungkin tidak ada satu pelajar tapi ada dua tiga pelajar. Sebab talibun tu sendiri bawa maksud bilangan. Ya. Terjemahan kedua, tidak ada seorang pelajar. Jadi kalau sebut la biasa je, la yang selepasnya tu bukan berbaris atas di hujung kalimah, maka itu bukan la nafiyah al-jins ya. Jadi la nafiyah al-jins lil jins belakangnya mesti baris atas. Jadi kat sini dalam surah Saba, la an-nafiyah ni allati la tunassu ala al-istighraq. Yang mana la ini bukanlah diguna pakai, bukanlah diletakkan untuk bawa maksud istighraq secara keseluruhan. Ya. La nafiyah biasa. Kalau kita sebut la an-nafiyah je, gini je. Yang ni dia nak huraikan, nak tunjuk bukan lil jins. La nafiyah bukan lil jins. Ya. Wahia aqallu taukidan, yang mana la an-nafiyah biasa ni dia adalah lebih kecil penegasannya berbanding la an-nafiyah lil jins. Buktinya kat mana? Selepas la ini asgharu, ra baris depan. Ra baris depan, la nafiyah biasa. Kalau ra baris atas, la nafiyah lil jins. Li'anna al-maqam la yaqtadhihi, kerana konteks dalam surah Saba tidak memerlukan la nafiyah lil jins. Wasyaqu laysa alaih, dan konteksnya pun bukan begitu. Bal dzukira ilmul ghaib fihi tabi'an li dzikri sa'ah. Bahkan dalam surah Saba tu disebutkan ilmu ghaib tu, alimul ghaib tu, qul i wa rabbi. Ya, dekat situ itu hanya tabi'an, susulan daripada kalimah as-sa'ah. Allah sebut tentang kiamat dulu baru tentang perkara ghaib. Oleh yang demikian, la dekat surah Saba adalah la an-nafiyah biasa. Ya. Kalau la dalam surah Yunus
La itu an-nafiyah lil jins. Fatara anna kulla kalimatin. Maka anda perhatikan bahawa setiap kalimah, bal kulla harfin, bahkan setiap huruf, wudi'a fi makanihi laiqil munasib, diletakkan pada tempatnya yang layak dan yang sesuai. Bahasa Melayu kita pun ambil layak ni daripada kalimah bahasa Arab lah. Al-laiq. Laiq ni maksudnya yang layak. Habis. Contoh pertama, al-hashadu al-fanni. Nanti contoh berikutnya, itu al-hashadu al-fanni. Ini baru cerita, dia tak masuk kisah lagi. Nanti kalau masuk kisah lagi mungkin lagi mencabar. Saya tak tahu lagi mencabar ke tidak, tapi lagi seronok lah sebenarnya. InsyaAllah. Nanti kawan-kawan, masuk saja habis tajuk ni insya-Allah dah. Kita mudah-mudahan kita keluar satu kesimpulan yang sama, iaitu kalam Allah setiap lafaznya bukanlah diletakkan secara tiba-tiba ataupun suka-suka. Ya, semuanya ada hak, ada konteks, ada persembahan, ada apa lagi? Ada pengulangan lafaz, ada permulaan dan pengakhiran dia yang berkait dengan ayat-ayat tersebut. Itu kita bakal keluar nanti dengan maksud yang itu mudah-mudahan. Okay, tuan-puan ada soalan, ada tambahan, ada luahan? Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam, jazakallah khair Ustaz. Baik. Ustaz apa tu?